dia punya fight koreografi dia, memang Batman lah kan. Memang kau nampak Batman ni tahu taekwondo, karate semua. Memang cun. Assalamualaikum, semua kembali bersama Kongsi D. Video kali ini aku nak kongsi pendapat aku untuk filem The Flash. Kepada mereka-mereka yang tidak mengikuti perkembangan filem-filem Hollywood, filem The Flash ni memakan masa yang sangat lama untuk dibangunkan semenjak pada tahun 2013. Banyak kali pertukaran director telah berlaku, banyak kali perubahan skrip telah berlaku dan akhirnya selepas 10 tahun barulah movie ini berjaya disiapkan. Filem The Flash ini diarahkan oleh pengarah bernama Andy Muschietti, pengarah yang pernah mengarah filem seram It Chapter 1 dan Chapter 2. Filem ini mengisahkan watak Barry Allen kembali ke masa lampau untuk mengubah sejarah hidupnya, yang pada masa sekarang bapanya sedang meringkuk di dalam penjara atas pertuduhan membunuh isterinya sendiri atau mak Barry Allen ni. So dengan kembali ke masa lampau, Barry berharap dia dapat membuat sesuatu untuk memastikan kejadian berdarah itu tidak berlaku. Tetapi tanpa dia sedari, perubahan yang dilakukan itu di masa lampau telah menyebabkan impak yang sangat besar ke atas sejarah dunia. Okey, kita mulakan dengan sama ada aku suka atau tidak filem ini. Aku sebenarnya tak berapa suka untuk filem ni. Dan pada pendapat aku, filem ni tidak dibuat dengan baik. Dari segi production, dari segi skrip dan dari segi performance pun aku ada isu. Dia punya level tu pada aku di antara average dan bad. Tapi aku tak adalah rasa macam aku benci bila tengok filem ni. Ada rasa macam nak maki ke apa kan masa tengok. Tak ada. Tapi aku tak ada perasaan yang suka juga. Macam perasaan yang satisfy lepas dah tengok ataupun rasa enjoy gila. Itu pun tak ada. Yes, ada beberapa benda yang aku suka dalam filem ni, tetapi secara keseluruhan movie ni pada aku is not really a good movie. Aku suka dia punya opening sequence dia, opening scene yang ada Batman lakonan Ben Affleck tu, kita panggil Batfleck. Memang awesome gila dia punya action sequence dengan dia punya Batpod car chase scene tu. Terbaik. Cuma dia ada selitkan satu comic relief Batman dengan Wonder Woman tu, aku tak berapa suka. Dia punya idea sama macam dalam filem Justice League yang Joss Whedon buat tu, yang Joss Whedon tambah dia punya selera tu, aku tak suka. But overall dia punya action sequence memang very nice. Aku boleh tengok berkali-kali that particular action sequence only. Tetapi untuk The Flash punya opening scene, aku tak berapa gemar sangat. Banyak orang ada isu dengan CGI quality untuk scene tu. Yes, memang nampak memang kartun gila, memang fake gila. Tetapi itu bukan aku punya isu utama. Aku tak gemar macam mana the movie nak visualize The Flash punya power tu. Aku mengharapkan filem The Flash ni akan tapau semua movie lain yang pernah cuba untuk mempamerkan seseorang yang mempunyai kuasa boleh bergerak super laju. Sebab dia is The Flash. And The Flash is the icon untuk speedster punya superhero. Tetapi malangnya tak ada benda baru yang berjaya dipamerkan dalam movie ni. Untuk filem yang berjaya mempamerkan superhero yang boleh bergerak laju, yang berada di atas masih lagi scene Quicksilver dalam X-Men. Untuk filem X-Men Days of Future Past dengan X-Men Apocalypse. Nombor 1, nombor 2 memang Quicksilver punya scene. Untuk filem The Flash ni, macam mana dia nak tunjukkan The Flash ni punya power tu pada aku agak underwhelming. Dia mengingatkan aku scene yang sama bila The Rock, Black Adam nak menunjukkan kekuatan dia tu. Ada yang scene slow-mo masa dalam Black Adam tu. Aku teringat scene tu. Dan for some reason, untuk The Flash ni, dia buat everything turns yellow. For some reason. Bila dia masuk dekat dunia slow-mo tu, semua jadi kuning, oranye, merah. I don't understand. Lepas tu dengan lightning effect yang melampau-lampau, it's not visually pleasing. At least pada aku lah, aku rasa serabut gila. Aku tak suka that lightning effect
masa dia introduce dalam Zack Snyder punya movie lagi. So aku mengharapkan filem ni dia tak continue that type of visual, or at least kurangkan benda tu, sebab aku nak tengok apa yang berlaku kan. Sebab lightning tu dia mengacau, mengganggu visual. Tetapi dalam movie ni dia macam double down the lightning effect. Untuk slow-mo punya effect pun nothing new. Aku very disappointed actually. Tetapi at the beginning tu aku suka the story introduce The Flash ni akan ada limitation, di mana dia kena monitor dia punya calorie intake. Kalau dia tak sentiasa makan, dia tak ada tenaga untuk bergerak laju. Dia siap ada indicator dekat dia punya suit tu. So it's very good idea untuk mewujudkan konflik in the future kan, bila dia lawan orang jahat tu semua. Tetapi malangnya awal-awal je dia tunjuk benda tu ada impact. Lepas tu tak ada mention lagi benda tu. Dan masa third act tu, The Flash, dua orang ni keep on running. Tapi tak ada pun dia macam mengalami masalah yang dia tak cukup tenaga ke. Sebab aku tak nampak pun dia makan. So what is the point kau introduce benda tu macam sangat crucial at the beginning of the story, tetapi lepas tu kau abandon that idea, kau ignore throughout the whole movie. Dalam movie ni juga dia ada tunjukkan yang The Flash punya satu lagi power yang dia panggil phasing. Dia macam power dia macam dia boleh vibrate super laju sampai dia boleh tembus dinding. Aku suka that power dan aku agak terkejut dia introduce dalam movie ni. Tapi dia just tunjuk benda tu macam it's always there. Macam movie ni cakap nothing really interesting to see here. Pada aku it's a missed opportunity. Sebab dalam konteks movie kan, benda tu pada aku a new idea untuk orang yang tak baca komik atau tak tahu apa-apa tentang The Flash. Patutnya ada scene yang dia discover that ability. Tapi tak ada. Just it's always there. So most of the things yang menghampakan aku untuk movie ni semuanya berkaitan dengan watak The Flash Barry Allen ni. So it's a problem for me sebab dia watak utama. Barry Allen ni as a character pun aku tak boleh nak connect dengan watak dia. Ada dua Barry Allen, older Barry dengan younger Barry. Older Barry aku tak boleh nak connect. The younger Barry langsung lagilah kan, annoying dia memang tahap dewa. Dia punya annoying tu macam sampai tak logik langsung. Dan kedua-dua Barry ni punya karakter pun pada aku tak berapa nak konsisten. So aku tak boleh nak connect dengan these two karakter. Aku memang bukan fan Ezra Miller, tapi apa yang berlaku di luar set tentang Ezra Miller ni pada aku tak effect sangat kenapa aku tak suka watak ni kan. Aku rasa apa yang berlaku tu maybe effect penonton dekat US je. Outside US, people don't really care apa yang dia buat. Tapi still watak Barry Allen yang dia portray dalam ni aku tak berapa gemar sangat. Dari segi dia punya story structure, pada aku it's okay. It's not really complicated punya story. Tetapi watak utama tu yang mengganggu aku untuk enjoy dia punya story. Dia punya script dialog tu pun sometimes a bit cheesy, membuatkan aku tak dapat nak menghayati cerita dia. Aku rasa aku tengok cerita ni, movie ni macam di sebalik tingkap. Filem ni tak berjaya menarik aku untuk masuk ke dalam dunia yang nak diceritakan tu. Sebab everything feels so artificial. It's not about a comic book movie. Banyak lagi comic book movie yang aku rasa sangat dekat dengan aku kan, macam Iron Man, macam Captain America tu semua. Something yang kau boleh relate or menghayati apa yang dia alami, apa yang dia cuba sampaikan. Dalam ni, yes, dia ada drama, emotional tu semua, tetapi tak rasa macam reality. Aku still rasa artificial. Macam rasa story ni dibuat-buat. The best thing yang ada dalam movie ni pada aku adalah Batman. Kedua-dua Batman. Yang first kita tengok Batfleck kan. Second Batman is Michael Keaton punya Batman. Bila Michael Keaton ni muncul, barulah aku ada perasaan excited tu kembali. Dia nasib baik cerita dia ada watak Batman ni sampai nak ke penghujung cerita. Kalau Michael Keaton punya Batman ni separuh jalan je, aku rasa makin bertambah lah ketidaksukaan aku untuk filem ni. So dia sama juga dengan the first Batman, Batfleck. Action sequence untuk Keaton punya Batman pun
terbaik, and scene dekat Russia tu is very nice. Dia punya fight choreography dia memang Batman lah kan. Memang kau nampak Batman ni tahu taekwondo, karate semua. Memang cun. Ditambah pula dengan dia punya Batwing pun sangat cool. Aku rasa it's the different design from 1989 punya Batman. Dia ada ubah sikit, and then dia ada satu mechanism yang dia boleh pusing. Pada aku that mechanism is sangat cool dan sangat praktikal. Dan kemunculan Supergirl pun aku suka. Aku sendiri surprise, aku suka. Aku actually rasa terharu bila Supergirl ni muncul, sebab this is the closest thing for me to get Henry Cavill punya Superman. Dia punya visual tu quite similar to the Man of Steel punya movie. Cara dia terbang, dia punya effect tu semua, aku happy tengok dia. Watak Supergirl tu pun macam jenis yang very cool. Tak ada nak tunjuk macam dia ni girl boss ke apa kan. So kalau studio nak buat movie untuk Supergirl ni, yes, aku memang sokong. Tapi nampak gaya ni macam tak kot studio nak continue dengan Supergirl ni, sebab ending dia untuk cerita ni pun tak menunjukkan cerita Supergirl ni akan di-continue. So itulah pendapat aku tentang filem The Flash ni. I don't really like it that much. Aku sebenarnya tak sangka tau yang diorang ni semua, The Flash, Batman, Supergirl ni, dia lawan Zod macam dalam trailer tu, it's going to be the main battle. Aku ingat that is just another timeline or universe yang Barry visit. So dia macam tolong-tolong fight sikit and then they have to go to another universe. Turns out itu je actually the main battle. Yang kalau dipikirkan balik, dia boleh je tukar balik timeline tu ke asal bila dia dapat dia punya power tu kan. Bila fikir benda tu, aku rasa what is the point of the story? Cakap pasal dia boleh tukar balik semua tu ke asal kan, sepanjang cerita ni, apa yang Barry Allen ni lalui, apa yang dia belajar, apa yang dia experience tu, patutnya boleh mengubah watak tu punya kematangan dan kedewasaan. Dan watak tu akan membuat keputusan yang betul berdasarkan apa yang dia belajar atau dia experience. So patutnya akan ada character arc kat situ kan. Tetapi towards the end, dia still mengubah sesuatu in the past untuk menyelamatkan bapa dia. Aku macam, kau tak belajar apa-apa ke? Setelah dia melalui kesemuanya tu, life and death situation, dia actually nampak orang yang kau care mati di depan mata, but in the end you decide to make the same mistake. Macam kau go back from the start all over again. For me, that is a very bad writing kan. Benda tu turn off aku gila babi. No wonder I don't like this movie. So tu je lah yang aku boleh kongsi untuk filem The Flash ni. Kalau korang berminat, sila tonton di panggung. Untuk popcorn movie, enjoy action sequence tu semua, maybe korang boleh enjoy. Tetapi kalau kita ambil serius dengan dia punya cerita, this is not a good movie. Okay, aku rate movie ni 2 bintang je. Aku agak kecewa dengan movie ni setelah tunggu bertahun-tahun. Yes, expectation aku tinggi, tapi studio hype cerita ni kau-kau kot. Semua orang kata best nak mampus kan. The best superheroes ever. No way, please. No way. Dan jangan compare cerita ni dengan Spider-Verse. Memang langit dan bumi. Dan ada orang compare cerita ni dengan Back to the Future. No, please don't. Langit dengan bumi lagi sekali. Ya, dia ada masukkan comic relief Back to the Future tu semua. Ya, orang kata that it's clever, but pada aku just okay je. As a stand-alone movie, is not good movie. Takkanlah dia masukkan a few things yang kononnya clever tu serta-merta movie ni jadi bagus. No, please lah. Okay, 2 bintang je untuk aku. Right, thank you for watching. Kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum. Kongsi di. Ciao.